Yang di-Pertua, soalan saya soalan nombor 2. Terima kasih Datuk Speaker dan terima kasih kepada Yang Berhormat Macam Bubuk atas soalan. Yang Berhormat Kerajaan Negeri sentiasa mengamalkan dasar terbuka dengan mengadakan sesi pendengaran awam untuk mendapatkan maklum balas rakyat termasuk perancangan dalam melaksanakan projek penting seperti Penang South Reclamation PSR. Sejak 2016, Kerajaan Negeri dengan kerjasama Rakan Pelaksana Projek ataupun PDP, SRS Consortium telah menubuhkan Pusat Perkhidmatan Setempat Nelayan PPSN dan mengadakan pelbagai program termasuk dialog awam, sesi taklimat dan sesi libat urus secara berkumpulan dan perseorangan dengan orang awam, khususnya komuniti nelayan dan penduduk setempat di Pulau Pinang Selatan, untuk menerangkan projek PSR dan juga untuk mendapatkan maklum balas mereka. Sehingga 31 Oktober 2021, seramai 13,957 orang telah ditemui melalui pelbagai program yang dijalankan dan sesi-sesi pendengaran ini masih berterusan mengikut keperluan. Dengan ini, Kerajaan Negeri berpendirian bahawa syarat untuk mengadakan sesi pendengaran awam tersebut telah pun dipenuhi. Hasil pertemuan yang diadakan bersama orang awam, khususnya di kawasan berhampiran tapak PSR, mendapati sebilangan besar rakyat boleh menerima pelaksanaan PSR sekiranya tidak mendatangkan impak negatif yang besar ke atas alam sekitar dan komuniti nelayan. Mereka sedar akan kepentingan projek ini dan kebaikan yang akan diperolehi dari segi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan masa depan. Untuk menangani kesan alam sekitar, projek PSR akan melaksanakan langkah kawalan alam sekitar sebelum dan semasa penambakan dijalankan seperti pemantauan kualiti air secara langsung, kualiti udara, bunyi dan juga getaran, pengurusan sisa, bahan pencemar serta pembuangan bahan pengorekan. Pemasangan tirai kelodak ataupun silk curtains juga akan membantu mengurangkan pencemaran air, khususnya sewaktu kerja-kerja penambakan dan pengerukan ataupun dredging. Bagi meminimalkan kesan terhadap ekologi laut dan mewujudkan habitat baru untuk hidupan laut, langkah-langkah offset ekologi telah dirangka dan akan dilaksanakan, termasuklah program menanam pokok bakau, melepaskan benih ikan dan udang, melabuh tukun tiruan, membina garis pantai mesra alam yang menggalakkan pertumbuhan habitat mikro, serta menyediakan dana untuk penyelidikan ekologi, laut, perikanan, penyu, tukun dan lain-lain. Secara keseluruhannya, langkah-langkah pengeimbangan ataupun ekologi offset ini juga akan menggalakkan kelestarian sektor perikanan untuk manfaat komuniti nelayan. Kerajaan Negeri yakin langkah-langkah ini dapat menangani isu-isu yang telah menjadi tumpuan orang ramai dalam pembangunan PSR. Selain itu, pembangunan PSR juga akan mengambil kira nasihat dan cadangan laporan khas mengenai lautan dan kriosfera oleh Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, Rangka Kerja Bandar Rendah Karbon ataupun Low Carbon City Framework dan matlamat pembangunan mampan ataupun Sustainable Development Goals oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Kerajaan Negeri sedar betapa pentingnya isu perubahan iklim dalam kehidupan kita hari ini dan juga pada masa depan. Malah, reka bentuk pulau-pulau PSR juga mengambil kira ciri-ciri yang boleh diubah suai untuk menghadapi perubahan iklim. Sebagai contoh, platform perimeter pulau buatan akan mempunyai ketinggian minimum sebanyak 3 meter di atas paras laut untuk melindungi pulau daripada kenaikan paras air laut. Untuk bahagian lain, ketinggian platform akan melebihi 3 meter untuk membolehkan sistem saliran menangani peningkatan intensiti hujan sebanyak 30%. Selain itu, tapak untuk industri, iaitu Green Tech Park, yang akan direka bentuk untuk mematuhi syarat-syarat ESG, Environment, Social dan Governance. Dan saya rasa Yang Berhormat sendiri pun amat arif mengenai ESG dan tahu betapa pentingnya ESG. Baru kemarin kita dapat berita bahawa sebuah syarikat tersenarai di Malaysia telah hilang kontrak besar daripada syarikat Dyson oleh kerana ketidakpatuhan ESG.
Lantas saham syarikat tersebut telah menjunam. Itulah pentingnya ESG. Dan inilah yang kita nak buat di Pulau A untuk memastikan Green Tech Park di Pulau A akan mematuhi ESG dan menyasarkan penggunaan tenaga boleh diperbaharui ataupun renewable energy sebanyak 100%. PSR juga akan menekankan penggunaan basikal dan mobiliti hijau untuk mengurangkan pengeluaran karbon. Kerajaan negeri juga akan memastikan pembangunan di PSR akan bersifat hijau dan mesra alam. Yang Berhormat walaupun pada dasarnya pihak kerajaan negeri tidak menghadapi implikasi keuangan yang berat sekiranya pelaksanaan PSR tertangguh atau terbatal, kesan kehilangan projek ini terhadap ekonomi Pulau Pinang adalah sangat besar untuk jangka masa panjang. Ini adalah kerana sebagai sebuah negeri perindustrian, Pulau Pinang juga perlu menyediakan tanah untuk menarik pelabur asing yang baru pada masa depan. Dan bukan sekadar tanah, Yang Berhormat. Tanah tu memang mungkin boleh dicari, tapi satu persekitaran yang patuh kepada ESG seperti saya sebut tadi. Ini yang kita cuba nak buat di PSR. Dan ketiadaan tapak industri seperti Green Tech Park ini bagi perkembangan industri berteknologi tinggi masa depan bermakna Pulau Pinang akan kehilangan peluang untuk menarik pelaburan bernilai berpuluh bilion ringgit. Ini akan menjejaskan reputasi Pulau Pinang sebagai sebuah destinasi pelaburan dan pertumbuhan ekonomi negeri pada masa depan. Malah implikasi lain kepada Pulau Pinang ialah kehilangan peluang pekerjaan, perniagaan dan pendapatan kepada rakyat dan syarikat tempatan yang menanti peluang. Ketiadaan projek ini juga bererti kehilangan peluang untuk kawasan selatan Pulau Pinang untuk menikmati kemajuan. Komuniti nelayan juga tidak dapat menikmati manfaat yang sedang dirancang dan diatur di bawah Pelan Pengurusan Impak Sosial dan program penglibatan komuniti yang dijenamakan sebagai Pelitaku. Terima kasih, Yang Berhormat. Terima kasih. Nanti saya sedikit pembetulan. Saya baru terperasan bahawanya saya mungkin telah pun silap sekali atau dua kali membaca tahun 2021 sebagai 2012. So saya sedikit pembetulan sedikit. Soalan tambahan? Sila. Terima kasih Datuk Yang di-Ketua. Terima kasih YB Esko. Soalan tambahan saya. PSR ini memang merupakan satu projek mega yang dinampakkan begitu penting untuk menjana ekonomi untuk negeri Pulau Pinang. Soalan saya adalah, tadi YB Esko juga ada sebut tentang ESG, Environmental, Social and Governance, di mana ia akan merupakan satu kriteria yang penting untuk pelabur-pelabur untuk datang ke sesuatu kawasan untuk melabur. Adakah projek PSR yang kita akan lakukan ini bertepatan dengan kriteria di mana kita boleh mendapat pelabur untuk melaksanakan projek PSR sendiri? Ya, sebab antaranya salah satu isu adalah dana, di mana kita dapat dana untuk menjalankan projek PSR ini. Adakah green financing yang selalu dibincangkan sekarang, adakah kita akan menggunakan cara ini untuk mendapatkan dana atau ada apa-apa cara lagi? Dan saya juga difahamkan kita juga ada menubuhkan, Kerajaan Negeri Pulau Pinang juga ada menubuhkan Penang Infrastructure Corporation, ya, dan boleh kita tahu bahawa berapa peruntukan yang telah diperuntukkan kepada PIC SB ini dalam melaksanakan projek PSR ini. Ya, so itu adalah soalan saya. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Speaker dan juga Yang Berhormat Macam Buk. Sudah tentu Yang Berhormat, seperti mana Yang Berhormat sedia maklum juga, ESG ini adalah kriteria yang sangat penting. Dan kebaikan apabila kita membina sesuatu kawasan daripada baru, iaitu dalam erti kata lain greenfield development dengan berbanding dengan brownfield development. Dalam greenfield ni kita memang boleh mereka bentuk sesuatu daripada from scratch, ya. Jadi apa-apa keperluan ESG
ya, yang diperlukan oleh syarikat-syarikat besar, syarikat-syarikat MNC dan sebagainya, boleh kita masukkan ke dalam reka bentuk supaya tak payah kita nak buat retrospectively, ya. Jadi ini adalah kebaikannya. Tapi hujah yang berhormat mengenai green financing itu amat menarik juga. Malah kita akan ada satu green financing workshop, ya, berkenaan perkara ini yang akan diadakan pada 4 Disember yang di mana akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Ketua Menteri sendiri. Dan ini adalah antara perkara yang kita melihat juga. Yang Berhormat pun sangat arif mengenai perkara ini. Mengenai soalan atas peruntukan kepada Penang Infrastructure Corporation, Yang Berhormat Speaker, yang tu saya perlu semak dahulu perangkaannya dan saya akan bagi kepada Yang Berhormat. Terima kasih. Terima kasih. Satu lagi. Soalan tambahan. Ketua Pemegang dulu. Terima kasih, Datuk Yang Ketua. Projek PSR adalah merupakan satu projek mega yang mungkin akan membiayai projek transportation yang lain, angkutan yang lain. Cuma saya nak satu penjelasan lah tentang pembangunan PSR ni menepati konsep pembangunan lestari ataupun tidak dari segi pemeliharaan dan juga pemeliharaan alam sekitar. Sila jelaskan. Sebab saya risau bila kita peringkat awal ni semua kita boleh penuhi, semua boleh kita atasi, tapi peringkat pelaksanaan tu akan menimbulkan masalah dalam konteks alam sekitar dan sebagainya. Dan kedua, dari segi sesi pandangan awam, adakah ianya dijalankan secara menyeluruh ataupun dan telus ataupun hanya melibatkan pihak-pihak tertentu dibuat oleh pihak konsultan? Kerana kita nampak dia setakat 13,000 orang, saya rasa mungkin tak memadai. Adakah dia ambil pandangan daripada NGO-NGO yang berkaitan dengan alam sekitar? Saya risau tentang alam sekitar. Terima kasih Yang Berhormat Sungai Dua. Kerajaan negeri sememangnya mendapat pandangan daripada semua pihak, ya, termasuk orang yang menyokong, termasuk juga orang yang membantah. Seperti mana Yang Berhormat kata, ada juga NGO-NGO yang membantah, tapi ada juga NGO-NGO yang menyokong. Baru-baru ini kerajaan negeri juga telah mendapat, ya, surat sokongan daripada 1,521 penduduk di kawasan PSR. Antaranya 435 adalah nelayan sendiri, ya, yang telah menyokong projek ini. Dan sudah tentu kerajaan negeri juga memberi perhatian kepada semua perkara yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Sungai Dua, termasuk pemeliharaan alam sekitar, khususnya dalam semasa pelaksanaan pembinaan dan penambakan. Semua itu diberi perhatian yang khusus dan juga untuk memastikan periuk nasi nelayan dapat dijaga sebaik yang mungkin. Kerajaan negeri memang akur akan ada impak. Projek ini adalah projek yang besar, penambakan itu penambakan yang besar, memang ada impak. Tapi semua langkah-langkah mitigasi telah diambil, akan diambil. Malah semua banyak kajian-kajian telah dibuat, termasuk dengan bantuan saintis-saintis daripada UKM, daripada konsultan yang bebas dan sebagainya, untuk membantu kita mengolah langkah-langkah dan program ekologi offset, SIMP untuk nelayan dan sebagainya. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih. Satu lagi. Terima kasih Datuk Speaker. Seperti mana kita sedia maklum, Lembaga Layan pada 8 September 2021 telah mengetepikan kelulusan EIA yang diluluskan pada 25 Jun tahun 2019. So, apakah tindakan yang akan dilakukan oleh pihak PIC dan sepanjang untuk seperti untuk semakkan semula kehakiman ataupun mengebukakan semula EIA ini akan mengambil masa yang agak lama. So, apakah implikasi kewangan terhadap PIC dan juga apakah PIC akan lakukan sepanjang tempoh ini? Terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat Datuk Speaker, soalan yang sama ini adalah dalam soalan 27 dan 37. Saya rasa saya akan jawab semasa soalan 27 lah. Terima kasih Yang Berhormat. Boleh? Saya izinkan.
Dan saya nak menjemput soalan nombor 3. Terima kasih.